Diriwayatkan daripada Imam Ahmad dan perawinya thiqah. Baik. Perasaan takut dan gerun pada Allah Subhanahu wa taala merupakan satu perkara yang paling amat penting yang mesti dimiliki oleh setiap individu muslim. Ini kerana ianya akan menjaga dan memelihara seseorang individu daripada melakukan perkara keji, mungkar dan dosa, walau dalam apa keadaan sekalipun, sama ada susah, senang, berseorangan dan sebagainya. Takut ni salah satu daripada perasaan yang diwujudkan oleh Allah kepada manusia. Takut ni benda, dia takkan ada kat robot apa semua, dia takkan ada. Benda yang orang yang dah hati, perasaan, dia akan ada takut. Takut ni biasa dia akan timbul atas nama beberapa benda. Sama ada benda tu menakutkan kita, ataupun kita terlalu hormat pada dia. Kita akan jadi perasaan takut tu dia akan main. Perasaan takut ni juga perasaan yang sangat baik. Takut dengan manusia dengan takut dengan Allah ni dia tak sama. Kalaulah kita takut dengan manusia atau jin, syaitan dan sebagainya, kita akan jauhkan diri daripada syaitan. Katalah orang kata di hujung bangunan tu, di hujung pokok tu ada hantu. Depa lah duk abang. Contohnya, kita balik mengaji, balik kuliah, naik motor cerah kampung. Tengok dah pokok tu. Duk tengok dah pokok ni depa abang tu. Gear 4, yalah, kat dah. Angin tiup, tak ada apa pun. Dahan kena pokok, dia punya takut, dia pereng tu. Wow, belah gitu ya. Sebab apa? Takutlah lagi hantu tumpang kat belakang pula kan. Jadi takut. Takut dengan manusia, sama juga. Katalah hang takut dengan perompak ke, takut dengan orang yang, macam-macam orang lah. Kita akan jauhkan diri daripada orang tu. Pelik lah aku tengok dia ni, kita lari lah, jangan duduk sini lah. Kita duduk kedai makan, tengok dia tu main macam takut tu, tepuk-tepuk meja. Belah-belah sana tu dia duduk tepuk. Terlangkup meja orang tu. Takutnya tengok dia ni, siapa dia ni? Tinggal ambil duit lari. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh lari. Konsep dia tak sama. Konsep dia macam mana? Kalau hang takut dengan Allah, hang kena rapat dengan Allah. Kalau hang takut dengan Allah, hang jauh dengan Allah, hang tak betul. Hang takut dengan Allah, hang lebih kena banyak kena sembahyang lagi. Hang takut dengan Allah, kena lebih banyak baca Quran lagi. Hang takut dengan Allah, kena lebih banyak buat baik, sedekah, buat nama kata buat baik kena banyak. Tu konsep kita takut dengan Allah. Maka bila ada perasaan takut dengan hati ni, maka dia ada banyak benda yang baik. Maka manusia tu tak akan buat benda yang Allah larang, dia tak akan buat. Sebab apa? Sebab dia takut dengan Allah. Macam mana seorang anak takut pada ayah dia akan ikut apa arahan dan petunjuk yang dipetunjuk oleh anak dia tadi tu, bapak dia tadi tu ajak dia apa, anak dia ikut. Dia tahu sebab bapak dia garang. Hari ni ramai orang buat jahat dan dosa sebab dia tak perasan atau tak ingat atau lupa. Kata Allah ni Tuhan yang maha, kita katakan apa, mengazab orang. Ramai orang faham Allah dengan bismillah. Allah sebut dalam Quran surah Hijr ayat 14, Nabi ibadi anni alal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Wahai Muhammad, tolong beritahu dekat hamba aku semua, aku ni Tuhan yang maha pengasih penyayang. Dan ayat tu tak habis. Dalam masa yang sama, aku juga Tuhan yang maha mengazab orang. Pedih, azab aku sakit. Maksudnya hang buat baik dengan aku, hang dapat ganjaran kasih sayang aku. Tapi dalam masa yang sama, hang derhaka dengan aku, Allah reti juga nak azab orang. Allah ni bukan ada nama yang kita kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada 99 nama Allah. Al-Muntaqim, Al-Jabbar. Semua tu sebahagian daripada nama Allah yang sepatutnya bila orang sebut tu dia akan menakutkan orang. Tetapi disebabkan akhir zaman hari ni kita banyak, hati kita lalai, kita banyak takut dengan benda lain, tak takut dengan Allah. Tak takut dengan ayat Allah, tak takut dengan Allah. Kita tengok gambar hantu, takut tak? Takut. Kadang-kadang isteri tengok gambar hantu, nak pergi tandas tak berani. Ajak suami dia teman. Abang teman lah cik, abang duduk di luar, aku nak pergi tandas. Punya takut, anak-anak lagi takut. Padahal gambar hantu tu bukan betul pun. Betul tak? Tak betul. Berlakon je kan. Kita tengok gambar, hujung sekali dia tunjuk. Dia tunjuk make up macam mana. Hantu tu buat macam ni kat kamera. Dia tak hantu lagi, dia pun ni. Tengah-tengah berlakon tu, berhentilah rehat sat. Hantu makan nasi lemak pagi. Dia kru.
Dia lapar tak? Dia tak senang makan nasi lemak. Tengah hari ni makan nasi macam orang lah. Okey, cepat kita nak berlakon dah. Jadi hantu balik. Jadi hantu balik. Tu kan hantu, tu orang. Bubuh kat dalam tu, dia penakut. Punya takut ke hantu tu, Allahu Akbar. Tetapi, dia takut. Dia terbayang-bayang lah. Termimpi-mimpi lah. Jadi macam, padahal benda tu tipu je. Yang betulnya apa? Cerita yang menakutkan. Dalam Quran berlambak-lambak. Cerita pasal azab neraka. Cerita pasal manusia-manusia yang tak ibadah pada Allah. Apa yang jadi bayangan neraka tu macam mana. Sepatutnya benda tu kena takut. Tetapi kita takut benda lain. Takut kita tu salah dan tak betul. Sebab orang yang antara ciri-ciri orang yang akan takut dengan Allah ni, yang pertama Allah sebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut dengan Allah ni, yang pertama orang yang alim ulama. Maknanya orang yang berilmu. Kalau hang kenal Allah, kalau hang kenal syurga, kenal neraka, kenal kasih sayang Allah, kita tak akan buat jahat dengan Allah. Sebab kita tahu Allah tu banyak buat baik dengan kita. Dan kita tahu, kalau hang buat juga, Allah ni dia bukan dia tak tahu azab. Ya, dia akan azab hang dengan pedih. Jadi dengan ilmu yang ada pada kita, maka kita akan terhindar daripada buat benda yang jahat. Kita hanya takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berulang kali Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran supaya jangan takut selain daripada aku. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan orang yang takut dengan aku di dunia, dia tak buat benda jahat, tak buat benda dosa, aku sedia untuk hadiahkan dia syurga, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya takut kita pada Allah di dunia dibalas dengan syurga esok di akhirat. Takut kita pada manusia atau makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, makhluk ciptaan Allah, maka benda tu tak ada hasil apa-apa yang kita akan dapat. Maka macam tu je, macam tu je. Sebab tu di hujung dia kata apa? Takut dengan Allah, maka manusia akan takut nak buat dosa, walaupun dalam keadaan susah pun dia tak akan buat dosa. Susah macam mana pun dia tak akan pergi curi. Sebab dia tahu, dia takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam gelap, siapa pun tak nampak. Tapi dia ada perasaan takut dengan siapa? Dengan Allah. Kalau gelap kita takut ke hantu tu banyak, tapi manusia yang ada iman takwa dengan Allah, maknanya dia akan takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di tempat gelap, tempat cerah, orang ramai, tak ada orang, dia seorang, siapa saja pun dia akan takut. Tetapi bila perasaan takut dengan Allah hilang, maka manusia tak teragak-agak buat benda jahat. Sebab apa tak teragak-agak buat benda jahat? Sebab bila hang tak takut dengan Allah, hang buat dosa, maka dosa tu akan jadi tebal. Dosa tu jadi banyak di hati hang, maka apa benda hang buat pun dia tak akan terkesan di hati. Kalau dosa hang satu, hang taubat, Allah padam. Hang takut dengan Allah, istighfar dengan Allah, Allah padam. Salah, Allah padam. Salah, Allah padam. Tapi salah tak takut. Salah tapi tak takut, tak istighfar. Salah. Jadi hitam banyak. Hitam dia jadi tebal, macam debu. Dia main peringkat ni, dia tak rasa. Hang buat apa, dia tak rasa. Sebab dia dah kebal. Pernah tengok tangan kontraktor orang buat kerja tu kan? Dia kebal tangan dia, salam dia, kasar tangan dia. Takkan pegang benda-benda paku-paku kena, tak ada apa. Hari-hari kena, tak ada apa. Biasa dah, tangan ni biasa. Kat Pening, kat Padang Berum tu ada mamu tu goreng mi. Lama, 20-30 tahun dulu lah. Dia goreng pakai baju lah, takkan tak pakai. Pakai arang tu. Sampai lah dia pakai arang. Mula-mula dia goreng tu biasa. Dia main naik chef lagi masa dia buat tokong semua, dia main naik chef tu, dia pegang apa? Kita dah tengok ni, biar betul dia ni. Tangan dia tu tak rasa apa dah. Kebal, hari-hari dia buat, tak ada apa. Benda jahat ke, benda baik ke, selalu buat, dia akan jadi kebal. Baru ni kan ada kes yang bapak dia tu buat benda jahat dengan anak dia tu kan. 600 tuduhan tu. Mahkamah nak baca proceeding, mahkamah nak baca kesalahan dia tu 3 jam. Sampai 6:30 petang tak habis. Hakim kata, berhenti, esok kita sambung balik. Sebab lama sangat. Itu baru mahkamah dunia. Tak kena mahkamah akhirat lagi. Satu hari, dia berzina dengan anak dia beberapa kali. Dan benda ni berlaku 2 tahun. Berterusan selama 2 tahun lah. Kita nak abang pun, kita pun rasa berat. Dia boleh laksana benda tu dengan selamba. Bahkan dalam media, paper, dia kata apa?
Bulan Ramadan pun dia buat benda yang sama. Kita bulan puasa, berguling-guling semayang tarawih lah, qiyam lah, duk cari 10 malam terakhir tarawih lah, macam menerap-nerap dengan tazkirah tu. Dalam masa yang sama, ada orang dia tak peduli langsung ke Ramadan tu, dia terus dia buat jahat, raya ke apa, dia buat benda. Sebab apa? Dia tak rasa bersalah. First time kalau hang minum arak, hang akan rasa dalam hati tu dah rasa bersalah. Balik rumah, buka Quran surah Maidah juzuk 6. Cerita tentang bagaimana Habil dan Qabil first time dibunuh abang dia. First time bila pembunuhan berlaku ni, di hujung ayat Allah kata apa? Fa asbaha minan nadimin. Dia menjadi manusia yang sangat menyesal dia buat benda tu. Sebab bila dia bunuh abang dia, apa yang berlaku? Dia gerak, tak berdarah kepala, dia bangkit. Dia suruh bangkit. Tak boleh buat apa dah. Rupanya mati tu maksud dia totally hang tak boleh gerak, tak boleh buat apa dengan dia. Dia jadi menyesal, macam mana aku buat ni jadi macam serabut ni, aku nak tanam pun aku tak tahu. Panjang cerita Allah tak main gagak tu gaduh depan dia. Lepas tu mati kawan tu, dia pun korek lubang tanam. Allah ajak kita dengan gagak tu macam lah. Cerita panjang. Saya nak abad pada orang yang first time buat jahat, dia akan rasa nadamah tu apa? Penyesalan. Tapi bila continuously buat satu benda yang jahat tu, perasaan tu akan hilang. Mula takut, kemudian dia akan main biasa, kemudian dia akan main seronok, kemudian dia akan main ketagih, kemudian dia akan dia nak ajak orang buat benda jahat. 5, peringkat hati yang parah. Mula-mula dia buat, dia akan rasa bersalah. Kedua, dia akan rasa biasa. Ketiga, dia akan mula rasa seronok. Main judi, rasa seronok. Tipu orang, rasa seronok. Bila-bila buka website, bubuh satu website palsu, bubuh barang, online, bank in kat aku akan bagi kat barang. Okey abang, PM tepi, saya dah bank in 250. Website tu dia akan gugurkan, Facebook tu dia akan burn kan, buang semua benda semua, delete account, dia buka account baru. Dia buat, dia syok sebab account masuk dalam bank dia. Tetapi selalu buat, dia jadi addict. Jadi ketagih. Sehari tak dapat duit daripada orang, dia tak boleh. Sehari tak minum arak, tak boleh, ketak. Sehari tak berzina, tak boleh, dia mesti cari. Tu peringkat teruk. Dia main paling teruk, dia punya syok tu, dia akan mula tarik orang ke arah buat benda jahat. Tetapi, orang yang buat benda yang baik, dia akan rasa seronok sama juga. Nabi SAW semayang sampai bengkak kaki. Selalu baca Quran, dia satu juzuk bukan satu benda besar. Satu juzuk bukan satu benda besar. Imam Syafi'i setiap hari satu juzuk. Biasa. Kita biasa juga. Biasa tengok drama lama, rasa tak ada apa. Mula-mula apa panjang gambar ni. Lama-lama jadi edit. Dah edit. Tak tengok tu gambar apa? Inspektor apa? Alah, buat baik. Inspektor apa kan? Daniel ke apa kan? Sayang cinta Daniel ke apa, tahulah. Oh, kalau dulu sekali-sekali tengok macam tu ya. Kalau lama-lama tengok tu, dia kerja petang. Dia balik pukul 11, dia telefon kawan dia. Weh, macam mana cerita? Padahal sejam lagi nak balik. Dia tak boleh, dia ketang. Kita lah. Zaman sahabat, dia ketak kalau tak baca Quran. Itu cak ayamnya kita tu. Sahabat dia jenis bagus. Maknanya, dosa manusia akan takut nak buat kalaulah dia ada perasaan takut dengan Allah. Bukan sekadar itu saja, rasa takut dan gerun pada Allah akan memberikan semangat dan perangsang kepada setiap individu untuk terus mengabdikan diri pada Allah Ta'ala dengan sebaik mungkin. Sebab tu sahabat kata apa? Dia nak tidur waktu malam, dia tidur sini, dia tidur sana, dia tak boleh lena. Dia bangkit tau, dia kata apa? Ya Allah, disebabkan takut dengan neraka ni aku tak boleh tidur. Dia tiba-tiba dia teringat neraka, dia tak boleh tidur tau. Dia macam serabut dia. Tengok sahabat. Takut neraka tak boleh tidur. Kita hilang rantai ke apa kan pagi tadi, tak boleh tidur malam. Dia serabut mana aku letak ni. Alah pohkong King Kong suami aku marah 10,000. Tak boleh nak malam. Beli rantai baru tak boleh nak. Dia beli baru rantai baru 5,000 rantai. Dia nightmare tau. 3 pagi bangkit. Pegang almari, orang perempuan lah. Pegang almari, tengok. Ada. Tidak boleh. Makta tak buka. Dia pergi khabar gitu. Laki dah tak? Kalau beli kereta baru. Tukar sport rim baru kan.
Pagi 2 pagi dia buka tingkap tengok. Sport ni ada lagi, tidur balik. 4 pagi tengok sport ni ada balik. Dia tu curi 6 pagi, misalnya tidur pada buka.